Yang ini datang daripada Encik Rashid. Beliau menceritakan kejadian ini berlaku ketika saya pergi memancing dengan kawan saya. Kami berdua pergi memancing, Casey. Yang amat menakutkan terjadi bukan dekat laut. Bila saya sampai dan pulang ke rumah, saya dengan teman saya ni, kami buddy memancing sejak zaman sekolah dahulu. Kami berkawan lama, Casey. Sekolah rendah, masuk ke sekolah menengah, sampailah dah ada anak, kami tetap akan luangkan masa untuk keluar memancing. Lazimnya memancing ni pada hujung minggu. Kalau ahli keluarga saya ni, mungkin isteri dengan anak-anak ada rancangan, saya tak dapat ikut, saya akan ajak dia keluar. Ataupun waktu malam, Casey. Waktu malam yang mana kita dah habis urusan kerja, urusan keluarga, saya akan jumpalah teman saya, sahabat rapat saya ni. Kita akan keluar memancing. Dan biasalah, kalau dah member lama ni, kalau dah jumpa, Casey, kita ni walaupun dah berusia, dah ada anak. Bukan satu, saya ada 2 orang anak, teman saya ada 3 orang anak. Walaupun dah jadi bapa dah, tapi kalau jumpa, perangai sekolah menengah masih lagi ada. Inilah keistimewaan jadi lelaki, Casey. Katanya sama-sama tak akan maintain jumpa member lama. Jadi saya dengan teman saya ni, buddy saya ni, memang rapat. Kita kalau pergi pancing, kecoh. Pergi 2 orang, tapi kecoh, riuh macam pergi 5-6 orang, Casey. Nanti kalau memancing ni, kita akan ketawa, kita akan bercerita. Dan kita ni memang tak ada perasaan takut bila keluar memancing ni. Tak adalah cakap tempat ni keras, tempat ni kena diam-diam, tempat ni macam tu. Tidak. Ada kalanya kita rasa sesuatu, tapi kita cuba tolak tepi. Sebab kita keluar ni nak memancing, bukanlah keluar nak mencari hantu. Jadi sampaikan, bila kita memancing, ajak lagi beberapa orang rakan lah. Ada individu rakan kita ni menegur. Katanya, korang 2 orang kalau memancing ni, dekat tepi laut, jangan bising-bising. Petua dia, jangan bising, nanti susah nak dapat ikan. Yang kedua, mulut ni kena jaga, jangan banyak sangat celoteh, celupa. Sebab maaf cakap, Casey, saya kan kata saya dengan buddy saya yang lama ni sekolah rendah, Casey. Sekolah menengah pun sama, dah ada anak. Kita kalau berbual, mesti ada imbuhan-imbuhan perkataan bahasa kesat. Itu dah terbiasa, Casey. Tapi hairan, bila bercakap dengan isteri depan anak-anak, tak ada pula terkeluar kata-kata ni, boleh dikawal. Tapi bila jumpa member, semua terkeluar. Jadi pernah kita memancing, ajak kawan yang lain dan kena tegur lah. Kau ni dekat tepi laut, janganlah menggunakan perkataan-perkataan yang kesat ni. Tak baik, tak senonoh lah. Jadi dah selalu gunakan. Memang susah, Casey, nak cakap tak boleh. Memang susah. Jadi dipendekkan cerita, satu hari tu saya dengan teman saya, kita tengah memancing ni. Kita pancing dekat tepi pantai. Dah pacak pancing tu, kawan saya ni dipanggil. Rashid, apa? Sini. Ini kejadian memancing yang diceritakan. Ini sekali lagi peringatan pada semua. Adakah ia benar ataupun tidak? Jadi kisahnya diteruskan. Sedang memancing pada waktu malam, berdua dengan sahabat buddy beliau. Rashid, sini cepat, sini. Apa? Sini cepat. Kata Rashid, saya pun tengah duduk ni. Datanglah pergi.
dekat betul-betul tepi pantai, yang mana teman saya tengah berdiri. Dia suluh ambil lampu suluh, dia suluh dekat atas air ni. Shit, kau tengok. Mana? Tu. Tu apa sih tu? Macam buaya Kata teman saya, kata Rashid, temannya kata itu macam buaya. Siapa cakap, tak lah, bukan buaya lah. Tak tahulah, pelepah kelapa ke apa ni. Kejap. Jadi saya ni pergi ke tempat yang kami letak barang. Saya ada bawa satu besi panjang tau. Besi ni kalau saya putar, dia boleh jadi panjang dan panjang. Ini khususnya untuk menggunakan sebagai tempat cangkuk lah. Kalau ada ikan yang susah nak tarik naik darat tu, gunakan besi ni. Jadi saya kata tunggu sekejap, saya pergi patah balik ni, saya angkat besi tu, saya cuba panjangkan. Dan teman saya cuba suluh, saya cuba jolok-jolok nak tarik. Tiba-tiba benda tu terus, saya dengan teman saya nampak dia terus ke belakang dengan begitu pantas dan hilang dari pandangan. Jadi saya tengok, astagfirullahaladzim, apa tu? Bila bergerak, itu confirm lah bukan pelepah kelapa. Teman saya kata, kan aku dah cakap engkau, buaya tak? Tak adalah buaya. Jadi saya dengan teman pun kita duduk dekat tepi, masih lagi terfikirkan apa benda tu. Pendengar Ria 897, kata orang kalau kita pergi tepi pantai, kita pergi laut, kalau ternampak benda yang pelik-pelik, jangan kita buka mulut nak menegur. Jangan. Saya dengan teman saya pergi tegur benda tu, sempat ambil kayu untuk jolok-jolok dan cocok. Itu adalah tindakan yang memang salah. Balik rumah Casey, besok pagi balik rumah. Memancing semalaman, balik rumah, sampai dekat rumah pukul 6 pagi. Semua tengah tidur. Masuk rumah, letak joran, letak barang, cuci kaki dan mendengar Ria 897 FM. Malam tu saya keluar katanya di sini sedang isteri saya di rumah dengan anak saya 2 orang. Saya kata pada isteri yang saya akan pulang agak lewat. Casey, pukul 12 lebih tengah malam, isteri saya telefon. Saya pun jawab panggilan. Saya tanya kenapa. Isteri dalam keadaan suaranya kedengaran macam sedang takut. Saya tanya lagi, awak bertenang, kenapa dengan awak ni? Kemudian pada waktu itu isteri saya tak boleh memberitahu sebab dia tak boleh kawal emosinya yang mungkin dalam keadaan terperanjat. Pendengar Ria 897 FM. Setelah saya tenangkan dia, dah okey, dia pun baru bercakap dengan saya. Kata Encik Rashid, isteri saya memberitahu saya, dalam rumah dekat sofa ruang tamu, dia nampak ada 3 perempuan rambut panjang tengah duduk dekat sofa. Rumah saya ni, Casey, kata Encik Rashid, ada 2 jenis sofa, 2-seater sofa dengan 3-seater sofa, sebelah menyebelah. Di tengah-tengah dan depan kerusi tu ada meja lah. Jadi isteri saya kata dia terbangun kerana dia terperasan dekat ruang tamu macam ada orang. Apabila dia bangun, mengambil cermin mata, menghampiri
menghampiri pintu. Dia ambil cermin mata ni. Isteri saya memang tak begitu baik penglihatannya. Mengambil cermin mata, kata Cik Rashid, pakai menghampiri pintu bilik. Dia nampak dari belakang, Casey, tempat duduk sofa 3-seater, ada 3 perempuan tengah duduk. Bukan anak saya, sebab anak saya kedua-duanya adalah anak lelaki. Waktu tu terus dia masuk ke dalam bilik menangis. Sebabnya kata nak pergi bilik budak-budak takut. Nak pergi bilik budak-budak takut. Saya yang tolonglah, saya yang tolong. Pendengar Misteri Jam 12. Saya hanya mampu menasihatkan isteri supaya jangan takut, jangan pandang. Itulah. Paling-paling ajak dia keluar, pergi minum. Tak lebih dari itu. Persoalan yang saya ingin tanyakan ni sebenarnya, apa benda yang isteri saya nampak? Sampai 3 orang tau, rambut panjang. Apa yang saya nampak? Dan bagaimana benda ni boleh datang? Itu akan saya cerita di lain kesempatan, sebab kisah saya ni memang panjang. Lebih kurang 20 minit, 30 minit. Kalau ada kesempatan, saya akan sambung apa yang dimaksudkan di sini oleh Encik Rashid. Beliau bertanya ni, adakah benar benda yang dia memancing dengan teman-teman ikut balik ke rumah dan mengganggu keluarga, mengganggu tuan rumah kita? Terima kasih dan selamat tengah malam. Ya, ini kisah yang ingin saya bacakan datang daripada pendengar pengirim kita bernama mana tadi kejap Lisa berkongsi peristiwa. Katanya di sini, Casey, selamat tengah malam. Saya pendengar MJ12, peminat MJ12, berasal daripada Kampung Majidi. Wah, Kampung Majidi, dah lama tak sebut nama Kampung Majidi dan katanya saya ni bertugas sebagai seorang jururawat. Ini kejadian berlaku tahun pertama saya bekerja di hospital. Biasalah, tahun pertama budak baru, belum kenal, belum tahu. Jadi saya bertugas budak baru ni shift malam. Sebab kenapa shift malam? Sebab budak baru shift malam ni memang tak banyak kerja kena lakukan seperti jururawat yang bertugas pada shift pagi dan petang. Malam ni agak mudah sedikit lah. Sebab tu saya sebagai yang baru ni diletak pada waktu malam. Dipendekkan cerita, saya pernah bercakap dengan seorang makcik, yang mana makcik ni sebenarnya dah meninggal dunia. Sumpah pada waktu itu saya tak tahu. Saya tengah duduk dekat bilik jururawat. Tiba-tiba ada lampu berkelap-kelip menunjukkan bilik yang ward yang mana memanggil dan katil yang mana lah yang memerlukan kehadiran kita. Jadi saya tengah duduk ni, apabila saya ternampak lampu berkelap-kelip, saya rasa gairah dan semangat. Sebab waktu tu saya memang belum diberikan sebarang tugasan, kerana itu adalah hari pertama saya. Jadi anda bayangkan ya, kisah yang dikongsi oleh teman kita pendengar Ria 897 FM benar ataupun tidak. Tak apa, kita ikut saja kisahnya. Saya pun pergi dekat katil yang tekan loceng ataupun tekan alarm tu lah. Saya pergi, saya matikan alarm. Saya pun berdiri dekat tepi katil. Kemudian ternampak seorang makcik ni tengah baring. Badannya agak lemah sedikit, wajahnya pun tak terurus. Saya pun katanya di sini baring. Maaf, saya duduk di tepi makcik yang sedang baring. Kata Lisa. Jadi tengah duduk ni, saya pun bercakap dengan makcik lah. Sebab tak ada kerja kan, tak ada kerja, saya rasa mungkin saya layan dia lah. Saya bertanya dia, mungkin dia tak ada orang yang menziarah, dia rasa bosan. Jadi saya pun mula bercakap, makcik asal mana? Makcik sakit apa ni? Saya tanya soalan tu. Makcik ni langsung tak bercakap, diam. Dia tengok saya, kemudian dia tengok lain. Mungkin agaknya dia memang tak ada mood nak bercakap lah. Jadi pendengar Ria 897 FM, tiba-tiba ada satu jururawat senior panggil saya. Lisa, sini. Saya pun bangun pergi. Jalan dekat dia. Ini tolong pergi buat check blood pressure, tekanan darah dekat pesakit dekat ward ni dengan ward ujung tu.
saya diberikan tugas untuk periksa tekanan darah pesakit-pesakit yang ada dalam ward. Sebelum pergi, katanya di sini, nurse jururawat ni tanya saya, engkau duduk dalam tu, kau nak buat apa? Saya pun katakan, pada jururawat senior saya yang saya sedang layan makcik ni, kesian. Saya harap bila saya bercakap dengan dia tu, dia taklah rasa bosan. Jadi teman saya cakap, kau cakap dengan makcik mana? Katil sebelah 74B. Tak, aku cakap dengan makcik katil sebelah 75B. 75B? Pendengar Misteri Jam 12. Apabila senior saya bawa dia pergi dekat katil 75B, sememangnya katil tu tidak ada orang. Tidak ada orang. Katil tu memang tak ada orang. Dan bagaimana agaknya saya boleh nampak ada orang, saya boleh bercakap dengan makcik ni lagi. Dan siapa yang tekan loceng Casey? Itulah persoalan saya. Terima kasih. Dari Lisa, kisah berkenaan dengan laluan di Permas Jaya. Rahman! Buka pintu, Rahman! Rahman! Buka pintu! Hei, apa yang kau marah-marah ni? Ya Allah, pukul 1 pagi. Rahman, kau dengar sini. Mana isteri kau? Isteri aku dalam bilik lah, tidur. Bukan macam kau. Pukul 1 ni. Engkau ada apa hajat ni datang marah-marah kat rumah aku? Rahman, aku nak jumpa isteri kau. Mana isteri kau? Cepat, Rahman. Mana? Kasih aku masuk. Jangan. Kasih aku masuk. Mana? Buka pintu. Buka pintu. Rahman, kau tengok isteri kau tengah buat apa ni? Astaghfirullahalazim. Apa yang awak buat ni? Abang, jangan masuk campur. Tapi saya tidur atas katil. Sebelah saya ada awak kan? Rahman, kau jangan percaya isteri kau, Rahman. Aku tak rasa yang dekat atas katil tu isteri kau. Pendengar Ria 897. Kisah berikut ini saya cuba lakonkan sedikit babak apa yang terjadi pada satu malam. Encik Zarif, bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan di sini, telah pun menyerang datang ke rumah Encik Rahman. Mereka ni adalah jiran tapi Encik Rahman jiran tingkat atas, Encik Zarif adalah tingkat bawah. Tak nak beritahulah tingkat berapa. Dan Encik Zarif datang pukul 1 pagi, ketuk pintu rumah Cik Rahman macam nak pecah. Cik Rahman buka dengan perasaan terperanjat. Tengok jirannya tiba-tiba marah-marah tengah cari isteri. Mana isteri kau, Rahman? Mana isteri kau? Isteri aku tengah tidur, bukan macam kau. Menurut kisah yang saya baca, saya kongsi dengan anda ni, sedangkan Cik Rahman dapat mengesahkan isterinya tengah tidur dengan dia. Alangkah terkejutnya apabila kawannya bernama Zarif ni melulu masuk, menolak Rahman tepi, melulu masuk ke dalam rumah dan menendang pintu, sebuah bilik ni
mendapati isterinya dekat dalam. Jadi apa yang isterinya sedang buat ni, yang membuat Encik Zarif marah, membuat Encik Rahman terperanjat, terkejut? Inilah yang ingin diceritakan dalam Misteri Jam 12. Bila saya tendang pintu bilik, isteri Cik Rahman ni sebenarnya sedang melakukan satu upacara sihir. Dan benda ni dia buat terhadap isteri saya, Casey. Isteri saya terkena rasukan. Saya dapatkan bantuan pakar pertama. Saya tanya pada pakar ini kata ini adalah perbuatan orang. Ada orang tak puas hati, perbuatan orang. Saya tanya siapa, dia tak boleh beritahu. Kata tak boleh beritahu. Saya lupakan pakar ni, panggil pakar satu lagi. Saya tanya dengan dia dan saya buat muka kesian. Saya tanya, Zarif bertanya, saya nak tahulah siapa punya angkara ni membuat isteri saya sampai jadi macam ni. Mula-mula dia tak nak beritahu, tak nak punya. Akhirnya dia beritahu, dia katanya, awak ada jiran ke nama Rahman? Dan tak perlu lagi lah nak cerita panjang. Bila dia cakap awak ada jiran ke nama Rahman, saya terus ambil tindakan. Pergi ke rumah Rahman, kata Zarif, ketuk pintu, suami buka, saya marah. Suami tak percaya, ingatkan isteri tengah tidur dengan dia dekat atas katil. Padahal itu adalah taktik sihir yang digunakan oleh isterinya untuk memperdaya suami dan memperbodohkan suami. Isteri saya kena teruk, Casey, dekat rumah. Bila bak panas, kalau sejuk sangat. Tak perlu saya kongsi dengan anda apa yang berlaku. Bila masa terdekat saya akan kongsi dengan anda lah. Dan bila masuk tu, kata Cik Zarif, ternampak isteri Cik Rahman tengah duduk bersila dekat atas lantai beralaskan kain berwarna hitam. Ada tempat bara api lagi. Tempat bara api. Dia telah pun mengenakan sihir terhadap isteri saya. Kerana apa agaknya? Saya tak naklah sebutkan. Ini adalah urusan peribadi. Tapi yang ingin saya menarik perhatian Casey adalah, bagaimana suami ni boleh tak tahu yang isteri tidak tidur bersama dengan dia pada malam tu. Bila saya dengar dia mengatakan, dia terperanjat. Tadi bukankah isteri aku tengah tidur dekat atas katil dengan aku? Takkan hanya dalam masa 3 minit paling lama dia boleh bertukar, masuk bilik sebelah dan melakukan upacara sihir dalam rumah. Jadi sedikit sebanyak anda dah tahu kisah berkenaan dengan pengirim-pengirim yang mengirimkan email kepada saya. Boleh hubungi saya di 669-11897. Silakan 669-11897. Kisah Permas Jaya ini kiriman daripada Ainul. Ainul berkongsi pengalaman. Katanya di sini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ainul dari Permas Jaya. Casey, beberapa tahun yang lalu saya dengan ibu yang mana kami pulang daripada rumah kenalan ibu lah. Jadi kami berjalan kaki pada waktu malam. Memang sunyi, sepi, menyeramkan. Tapi itu adalah cara yang paling mudah dan senang berjalan kaki. Sebabnya rumah kenalan ibu ni tidak jauh daripada rumah kami, dekat kawasan Permas Jaya. Jadi bila nak jalan pulang, saya ternampak dekat pokok ada kain warna putih. Kain warna putih. Langsung tak fikir yang bukan-bukan. Ibu saya pun ternampak. Langsung tak fikir yang bukan-bukan. Apa yang kami lakukan selepas itu, inilah yang menjadi satu tanda tanya. Katanya di sini, balik dengan ibu jalan, ternampak pokok. Dekat pokok ternampak ada kain putih. Katanya di sini ada kain putih yang tersadai dekat sebatang pohon. Saya dengan ibu saya berdiri dan memerhatikan kain putih itu, tengok dari mana
hujungnya kain, di mana hujungnya kain putih ni tak nampak apa-apa pun, ya, langsung tak nampak apa-apa kain berwarna putih. Mungkin dekat ujung tu tersangkut pada dahan ke, ataupun mungkin dekat ujung tu adalah Pontianak. Sebab kata ibu saya, Pontianak ni kalau kita curi selendang yang dia pakai, kita boleh jadi kaya. Entah benar ataupun tidak, jangan pula anda lepas ni kidnap. Jadi apa yang berlaku bila si ibu dan dengan anak ni ternampak kain putih, ya, mereka cuba tengok lampu suruh memang tak ada, tengok di manakah penghujung kain ni. Bila sedang tengok, menjenguk-jenguk, tercari-cari bahagian mana, sebab tersangkut agak tinggi di atas bahagian pokok. Alangkah terperanjatnya apabila saya dengan ibu ternampak dengan jelas ada seperti manusia sedang berpaut dekat pokok paling tinggi, sedang toleh tunduk ke bawah memerhatikan Baik, kita kembali pada kisah ni. Dikatakan di sini, bila ternampak dia dengan ibunya ternampak kain putih dekat atas tu, dia cuba cari dekat ujung tu lah. Mungkin ada nampak sesuatu. Memang benar ternampak sesuatu susuk tubuh seperti manusia sedang berpaut dekat dahan bahagian atas dahan pohon di Permas Jaya. Bila ternampak benda tu, saya dengan mak saya dengan segera buka langkah 1000, lari lintang pukang kesi nak meninggalkan kawasan yang difahamkan. Jadi sampai dekat depan pintu rumah, mak tak kasih masuk dulu. Mak kata jangan masuk rumah dulu. Saya tanya kenapa? Mak cakap nanti dia ikut masuk rumah, tak nak keluar, masalah. Jadi sekarang nak buat apa? Jadi mak pun ajak saya pergi belakang rumah. Dekat belakang rumah ada pipe. Jadi kita tanggalkan sepatu, kita ambil wuduk ke si. Ambil wuduk, dah habis ambil wuduk, barulah kita masuk rumah melalui pintu belakang dapur. Saya nampak dengan jelas, mak saya pun nampak dengan jelas, walaupun harganya agak katanya di sini mahal, dikongsi sama di Permas Jaya, yang mana adakah benar kalau mengikut apa yang dikirimkan oleh teman kita, kalau seseorang itu mendapat selendang Pontianak, dia boleh jadi kaya. Pernah tak anda mendengar perkara ini? Selendang Pontianak. Pontianak pun pakai selendang. Bagaimana agaknya saudara? Kita akan berehat seketika. Kisah akan kembali sebentar nanti. Kisah yang ingin saya bacakan pada tengah malam ini datang daripada Saifuddin yang berkongsi beliau sedang bertugas pada waktu malam sebagai pengawal keselamatan. Ini berlaku dekat kawasan di Tuas. Saya pada malam tu selalunya bertugas bersama dengan seorang sahabat. Tapi pada malam yang dimaksudkan, sahabat saya telah pun menelpon saya yang dia telah diletakkan, telah pun dipindahkan tempat dia menjaga pada malam itu, hanya untuk malam itu saja, untuk jaga tempat lain lah. Oleh kerana tempat lain ni ada 2 pengawal keselamatan tidak dapat datang akibat ada yang ambil cuti dan sebab-sebab tertentu. Jadi oleh kerana teman saya ni, sahabat saya dah beritahu saya lah, yang lebih awal lagi, yang dia tak dapat bersama dengan saya pada malam itu, dia kena pergi tempat lain. Saya terpaksalah menjaga sebuah factory ni dekat Tuas, seorang diri katanya. Waktu itu saya bermula kerja jam 7 malam, dan lazimnya kalau jam 7 saya mula kerja, saya akan sampai sekitar pukul 6. Pukul 6 tu saya akan datang, saya akan buat persiapan lah, dan kemudian mula menjaga daripada pukul 7 malam sampai ke 7 pagi keesokan harinya. Peristiwa yang menakutkan ini berlaku waktu itu sekitar jam 10 malam. Menjaga tidak perlu buat clocking. Itu adalah antara perkara yang kenapa saya suka menjaga factory ini. Tempat-tempat lain ni pastinya kena buat clocking ke si.
Tapi pada malam tu saya tengah duduk dekat dalam guard house. Kecil guard house ni, memang tak besar pun. Tempat ni pun tempat lama. Jadi tengah duduk, tiba-tiba terasa pula nak keluar untuk ambil angin. Lazimnya saya dengan teman saya akan berada dekat luar lah, luar ruang pengawal keselamatan ni. Dengan sahabat saya yang bertugas setiap malam bersama-sama, kami akan keluar untuk mengisap rokok. Saya ni isap rokok ke si, tetapi saya tidak mempunyai rokok kerana saya pada waktu itu dalam misi nak berhentilah. Tapi kalau ada member saja, saya akan sambil-sambil saya isap sebatang berkongsi dengan dia. Dan sambil-sambil dekat luar tu kita akan berceluti lah, berceluti tentang apalah, daripada berceluti tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang politik, tentang tu, tentang ni, macam-macam kita akan duduk bercakap. Jadi pada malam tu saya seorang diri, saya terasa macam nak keluar ambil angin. Memang tak ada rokok dan tak isap rokok. Saya pun keluar dekat luar tu. Saya jalan lah ke hulu ke hilir depan pintu pagar besi sebuah bangunan factory yang saya jaga ni. Saya jalan terus, kemudian patah balik. Saya jalan terus, saya patah balik. Alangkah terperanjatnya apabila saya ternampak dekat dalam bilik pengawal keselamatan yang tempat saya duduk ni. Saya nampak dekat dalam tu ada susuk tubuh. Casey, nampak dengan jelas benda tu betul-betul dekat belakang hujung, yang mana kawasan tu adalah tempat kita letak barangan-barangan seperti beg. Kelihatan ada susuk tubuh yang tinggi lampai sedang berdiri dekat sudut yang agak gelap. Bila saya ternampak ni, saya tengah jalan ujung patah balik. Saya kalau tak silap kali keempat atau 5 saya jalan ujung patah balik. Saya terpandang dalam tempat bilik pengawal keselamatan. Ternampak individu ni yang mana tubuhnya memang kurus kering, tangan halus, kaki halus dan tinggi lampai. Ia membuat saya terperanjat. Dalam hati tertanya, apakah benda tu? Apakah benda yang saya nampak? Brigadier 897 FM. Waktu tu saya dah takut nak masuk balik dalam bilik pengawal keselamatan. Saya masih berada dekat luar seorang diri. Apa yang saya buat? Saya pun melakukan satu aksi yang mana saya menggunakan jari telunjuk sebelah tangan kiri kanan, tunjuk ke dalam guard house. Saya dekat luar, kemudian saya azan secara perlahan-lahan. Casey, bila saya buat macam tu, saya pandang lagi dan tenung lagi dekat dalam guard house ataupun dalam bilik pengawal keselamatan. Dah tak ada susuk tubuh yang saya nampak awal tadi. Saya tengok, perhatikan dekat tingkap ni. Okey, dah tak ada, dah clear. Okey. Saya pun masuk balik dalam, tutup pintu, Casey. Masuk balik dalam bilik pengawal keselamatan, tutup pintu, lampu semua saya buka. Sebab waktu saya keluar tu hanya satu lampu yang menyala. Saya buka semua lampu yang ada dekat dalam bilik pengawal keselamatan. Dari hujung sampai hujung boleh nampak terang. Tak adalah sudut-sudut yang gelap seperti yang saya keluar awal tadi. Berada dekat dalam, saya rasa amat terselamat, Casey. Dah tutup pintu, dah kunci, tengah duduk relax. Kemudian saya keluarkan handphone, tengah main handphone. Tiba-tiba ada orang, Casey, cakar tingkap. Waktu tu saya tak berani nak toleh, tapi kedengaran memang menyeramkan, meremang bulu roma saya ketika saya sedang duduk di dalam bilik pengawal keselamatan. Sepanjang malam, Casey, sampailah pukul sekitar katanya di sini sekitar jam 7 pagi, yang mana mereka yang bertugas pada waktu pagi mengambil alih tempat saya. Saya duduk dekat dalam, langsung tak keluar. Walaupun nak terkucil pergi tandas, nak pergi ke tandas, saya tetap tahan sampailah yang kerja pukul 7 tu sampai.
saya pun akhirnya dapat pergi tandas untuk buang air kecil. Pendengar Ria 897 FM, itulah pengalaman yang seram yang pernah saya alami ketika bertugas. Ada sesuatu yang datang untuk menziarahi saya. Baik, kisah ini datang dari Dahlia yang berkongsi satu peristiwa. Katanya di sini kisah ini saya nak berkongsi tentang arwah nenek saya yang meninggal dunia. Saya rapat dengan arwah nenek. Dan sebelum arwah nenek meninggal dunia, arwah nenek ada berkata sesuatu pada saya, yang mana yang mendengar tu ada beberapa orang, pakcik dengan makcik saya turut dengar, dan pakcik dengan makcik saya tahu tentang kejadian yang akan berlaku. Pak Long saya dah pun memberitahu amaran, beritahu pada ibu saya, kata Dahlia, yang mana saya ada dengar lah, tapi tak tahu kisah yang lebih lanjut. Apa yang berlaku ketika arwah dalam keadaan nazak memanggil saya beberapa kali, Lia, Lia, Lia. Jadi pendengar Ria 897, saya datang menghampiri arwah pada waktu itu, dan arwah mengatakan, aku dah nak pergi. Nanti kalau aku datang, tolong kasih aku masuk. Itu adalah kata-kata arwah nenek saya yang diungkapkan beberapa minit sebelum arwah menghembuskan nafas yang terakhir. Dipendekkan cerita, arwah meninggal dunia, dah habis semua, dah dikebumikan. Pak Long saya memberitahu ibu, Pak Long saya memberitahu saya. Waktu itu usia saya hanya 13 tahun, kata Dahlia. Hanya 13 tahun. Jadi depan ibu dengan bapa saya, Pak Long kata, Lia, nanti malam kalau tidur, kalau ada orang ketuk tingkap, ada orang beri salam, kalau mungkin ada sesuatu yang menyerupai nenek, tolong jangan buka dan kasih masuk. Pada usia 13 tahun, saya sebenarnya tak faham apa yang dikatakan oleh Pak Long saya. Jadi, yang ada di sana adalah ibu dengan bapa saya yang memahami permintaan Pak Long. Mereka hanya memberitahu, tak apa Lia, jangan fikir pasal lain-lain, fikir satu, nanti kalau terdengar orang ketuk pintu, orang beri salam ke, jangan buka pintu. Jadi malam pun tiba, saya pun tengah tidur, tengah baring nak tidur. Dan akhirnya saya terlelap, terbangun pada waktu malam. Apabila saya dapati, saya terbangun pada waktu malam, katanya di sini. Ini pengalaman yang diceritakan, benar ataupun tidak, jangan mudah percaya dan terikut-ikut. Tengah baring, saya terdengar ada orang ketuk tingkap, 2-3 kali bunyi ketukan halus. Saya teringat kata Pak Long, jangan buka tingkap. Pak Long menceritakan itu, katanya kemungkinan individu-individu yang tak diundang datang nak masuk ke dalam rumah. Jadi bila dah teringat Pak Long cakap jangan, tapi dengar bunyi orang cakar-cakar, ketuk-ketuk tingkap, saya tak buka. Masuk 1 jam, masuk 2 jam. Jam yang kedua, setelah dia ketuk-ketuk tak buka, bayangkan pendengar Ria 897, dia main beri salam. Bila dia main beri salam, dia panggil nama saya. Assalamualaikum. Lia. Nenek datang, Lia. Lia, buka. Lia, buka tingkap, Lia. Kata Lia pada waktu itu dia dengar dengan jelas suara yang menyeramkan, tetapi serupa dengan suara arwah nenek.
mengatakan nenek datang Lia, nenek datang buka tingkap Lia, dan saya telah pun membuat keputusan tidak akan membuka tingkap sampailah ke saat ini. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya adalah pendengar MJ12 yang meminati rancangan ini sejak 3 tahun yang lalu. Saya ni adalah bekas penggali kubur. Kalau cakap tentang penggali kubur ni, tak adalah gali kubur pakai cangkul KC. Kita ni menggali kubur zaman moden ni menggunakan jentera. Takkan nak gali kubur pakai cangkul. Bila nak habis. Jadi kata Cik Sabri, pengalaman saya ni ketika saya sedang melakukan kerja menggali kubur. Pada waktu itu sekitar waktu petang waktu petang saya seorang diri menggunakan jentera lah untuk tengah gali kubur. Dan apabila tengah gali ni, tiba-tiba saya terdengar bunyi suara macam orang menyanyi KC. Waktu petang hari dekat tapak tanah perkuburan Islam. Ini di salah sebuah tapak tanah perkuburan Islam di Johor lah. Saya tak nak sebutkan dekat mana lah walaupun ditulis lah. Jadi anda bayangkan, katanya Cik Sabri, saya tengah gunakan jentera ni, tengah korek pasir, korek tanah, keluarkan tanah untuk membuat liang lahat tu lah. Tiba-tiba dengar bunyi orang macam sedang menyanyi. Entah macam mana, bila kedengaran bunyi yang orang menyanyi itu, saya langsung tak berhentikan kerja saya. Saya langsung tak toleh kiri, tak toleh kanan, macam nak carilah siapa yang menyanyi, dari mana datang suara ni. Ia telah pun membuat saya nak bekerja, tak henti-henti, semangat bekerja seorang diri. Lebih saya dengar suara tu, lebih saya cuba korek, dan saya tak ingat tu kisah masa saya berlalu. Alunan suara yang menyanyikan lagu tu memang sangat-sangat merdu. Memang sangat merdu. Jadi, oleh kerana terdengar suara tu, saya teruskan menggali kubur, menggali, korek. Sampaikan dah masuk malam KC. Saya hanya sedar 8:30 malam apabila teman saya datang untuk menyapa saya. Saya kerja daripada petang tu, terdengar alunan suara. Saya bekerja, katanya Encik Sabri. Wah, ni kes kronik Korek kubur, saya duduk situ. Dan saya rasakan saya dah korek banyak kubur KC. Pada perasaan saya ni dah korek banyak kubur. Dari petang sampai 8:30 gitu, kawan saya yang juga bekerja dekat kawasan kubur ni datang menyapa saya. Dia panggil saya beberapa kali dari jauh, saya tak menyaut. Sampaikan depan, dia tepuk bahu. Dia panggil, Sap. Saya baru terperasan, rupa-rupanya dah malam KC. Dan saya ingatkan, saya menggali banyak kubur. Tapi sejak pukul waktu petang yang saya terdengar suara, satu kubur pun belum saya habis lengkapkan. Suara yang bergurindam pada waktu itu seolah-olah memukau saya. Sampaikan saya tak ingat nak buat kerja. Sampaikan saya rasa sangat-sangat ni yang saya dah selesa. Nasib baiklah teman saya datang menyapa dan menegur saya. Kalau tidak kerana dia, saya tak tahu apa yang akan berlaku pada saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ini individu yang mengirimkan ni adalah bernama Syahira, yang berkongsi katanya beliau dengan teman-teman ni, ini berlaku di Singapura. Ini kisah kejadian ini berlaku pada tahun 2007, yang mana kami ada Shelly kawan sekolah. Dan biasalah KC bila dah berkumpul ramai-ramai dengan kawan-kawan ni, kita adalah buat benda-benda yang bodoh, benda-benda yang tak kita fikir, sampailah berlaku sesuatu, barulah kita nak menyesal. Inilah kisah yang ingin dikongsi sama, datangnya daripada Syahira. 2007 kita menghadiri satu Shelly, dan dipendekkan cerita ni, kita telah pun melakukan satu night walk, berjalan-jalan pada waktu malam. Shelly ini diadakan dekat kawasan Pasir Ris KC. Kami sekumpulan teman-teman ni, saya tak ingat berapa ramai orang sebab dah lama, tapi saya tahu ramailah di antara kita ni telah pun berjalan daripada Shelly pergi ke kawasan tempat swarm area ataupun tempat perjalan
Dipanggil ni boardwalk di boardwalk dekat kawasan Pasiris. Boardwalk ni kalau mungkin pendengar daripada luar Singapura tak tahu ni, Pasiris ni adalah kawasan pantai, pantai Taman Riadah berdekatan dengan pantai. Dan dekat dalam Taman Riadah ni dia ada satu kawasan yang mana ia ada satu laluan masuk berjalan atas papan. Jadi dekat bawah ni adalah kawasan-kawasan air laut lah, yang mana ada tumbuhan-tumbuhan dan ada juga pokok-pokok. Jadi laluan masuk ni kelilingnya semua dikelilingi dengan tumbuhan dengan pokok-pokok. Tak boleh jalan lain kena ikut laluan jalan atas papan ni. Ini yang ada dekat kawasan Taman Riadah di Pasiris. Jadi bila masuk dalam, anda kena ikutlah laluan papan tu. Jalan makin dalam makin sunyi, makin gelap. Dan dekat bawah tu kalau air pasang, dia akan naik lah sampai satu bahagian tu. Kalau tidak surut akan nampak lah kawasan-kawasan lopak, kawasan lumut dan sebagainya. Itu saya nak berikan sedikit gambaran pada anda. Jadi kata Syahira ni, beliau dengan beberapa orang kawan telah pun masuk dekat kawasan yang dikatakan boardwalk ni. Bila masuk dekat dalam, awak berada dekat dalam tu kan, dia seolah-olah macam laluan yang berbelok-belok lah, mengikut jalan papan tu kan. Sampai dalam gelap sangat. Walaupun dekat luar tu Taman Riadah ada lampu, tapi dah masuk dalam tu dah gelap. Dan dikelilingi dengan pokok yang menutupi bahagian atas tu, dan nampak macam tempat tu kira macam dalam hutan lah. Padahal tidak, ia adalah dalam kawasan Taman Riadah. Dekat dalam tu inilah yang diceritakan. Bila kawan-kawan members dah jalan masing-masing, bila dalam keadaan ketakutan, semua buat lawak, ketawa terbahak-bahak, kuat-kuat ketawa dan sebagainya. Sampai tengah-tengah kita ada game, permainan siapa boleh mengilai paling kuat. Dan siapa boleh mengilai paling kuat ni kita adakan dekat tengah-tengah kawasan yang kita masuk ni. Masuk dekat dalam, kata Syahira, teman saya mulakan dulu, dia pekik lah, dia bukan mengilai tapi dia pekik. Kita semua ketawa terbahak-bahak. Yang hairan Casey, dipendekkan cerita, selepas beberapa orang melakukan cabaran suara mengilai dekat dalam kawasan tu, kita berhenti dah ketawa tau, tengah ketawa terbahak. Sebab ada yang mengilai, lepas tu dia buat lawak, kita ketawa. Tiba-tiba dengan jelas selepas itu sesuatu berlaku. Bila dah berhenti, kita ketawa terbahak, kedengaran dari sudut jauh macam ada benda sambut kita mengilai. Daripada semua kecoh, bising, ketawa terbahak-bahak, semua serentak diam, terdiam bila terdengar suara mengilai yang datangnya jauh dekat dalam kawasan boardwalk di Pasiris Park. Saya ingat pada waktu itu tahun 2007. Semua terdiam. Dan tiba-tiba kita ni yang berdiri agak jauh antara satu sama lain menjadi rapat. Semua tiba-tiba rasa takut. Kita pun mula jalan ke depan. Jom, keluar. Aku tak sedar hati ya. Jalanlah, teruskan. Ikut papan tu jalan. Nanti. Kata Syahira kepada teman saya. Ana dekat belakang tak gerak, Casey. Tak bergerak, berdiri tegak. Anda bayangkan ini gambaran yang diberikan. Ana dekat tengah-tengah laluan papan ni, berdiri tegak, tunduk ke bawah dan langsung tidak bergerak. Bila dipanggil, tidak mendongak. Bila diteriak, tidak bergerak. Wow, ni rhyme Dia bagus sebenarnya ritma dia. Jadi saya dengan teman-teman, kita kata patah balik. Ana. Lagi dua dekat depan tu, lagi dua sahabat dekat depan kata, jangan aku takut lah. Takkan kau nak tinggalkan Ana. Casey, ramai-ramai semua patah balik. Panggil
Jarak kita diri dengan Ana lebih kurang dalam 2 meter jauh. Ana! 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 Ana hayunkan badan Casey depan belakang. Apabila saya dengan teman-teman nampak, kita terperanjat. Casey cuba berdiri tegak. Dan Casey cuba tunduk ke bawah. Tangan kiri dengan kanan di bahagian kiri dengan kanan tubuh Casey. Dan Casey cuba hayunkan badan ke depan belakang beberapa kali. Casey cuba buat. Kemudian Casey cuba makin lama makin menunduk. Casey cuba buat makin lama makin menunduk. Dan jaraknya semakin turun seperti 45 darjah. Itulah yang teman saya bernama Ana, dia hayunkan badan depan belakang sampai satu sudut yang kita tengok manusia tak boleh buat benda ni. Kakinya Ana masih lagi melekat di atas papan boardwalk tu dan tubuhnya yang bergerak depan belakang sampaikan seolah-olah seperti 45 darjah. Casey, saya kalau jelaskan memang susah, very scientific nak explain. Kalau Casey nampak adalah tempat dalam hutan, gelap Casey, bunyi cingkrik yang kuat. Kita ni semua perempuan, dia seorang dekat situ. Casey, itu dah memang menyeramkan. Kita tak tahu nak buat apa. Masing-masing takut nak pegang, nak panggil Ana. Semua takut, termasuk diri saya. Kebetulan pada waktu itu, kita terdengar bunyi orang ketawa terbahak-bahak. Orang sedang ketawa sambil berbasikal. Dengar dengan jelas sebab ia berlaku dekat luar kawasan boardwalk tu. Kita ramai-ramai kata, tolong, help, tolong. Bayangkan pendengar dia 897. Dalam keadaan terpekik-pekik minta tolong. Suara yang berbasikal dekat luar tu tiba-tiba menyaut Casey. Dan mereka dipendekkan cerita masuk ke dalam mencari kami, akhirnya ketemu. Dan inilah orang-orang yang tolong adalah beberapa pakcik-pakcik yang memancing. Yang baru nak pergi memancing ni datang membantu kita. Nasib baiklah Ana tu dapat diselamatkan, dapat dibawa kami semua keluar ke tempat yang lebih selamat. Pengajaran dari sini yang kita pelajari adalah bila kita dah bersatu dengan kawan-kawan, tolonglah jaga keselamatan dan jangan terlampau happy sangat. Inilah kiriman daripada Syahira yang juga memberikan nasihat. Beliau kesal perbuatan nasib baik ada orang lalu. Kalau tak ada orang lalu, saya tak tahu ceritanya bagaimana agaknya yang boleh saya kongsi dengan Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam.